أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Sekali ini kita mulakan seperti biasa mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang mengaturkan kita berjumpa sekali lagi di pagi ini untuk meneruskan usaha kita untuk menguasai so kataan yang saya guna ialah menguasai. Menguasai ini maknanya kita betul-betul kenal dan faham dan boleh menghayati kalimah-kalimah dan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang bukan setakat kita kenal saja secara akademik. Kita mahu menghayati, lepas tu sehingga nanti kita boleh berkongsikan ilmu Al-Quran itu kepada orang lain. Walaupun kita ni bukan ustazah, bukan ustaz, kita orang awam biasa, tapi tanggungjawab untuk menyebarkan ilmu Al-Quran tu sebenarnya juga berada di atas bahu kita, bukannya kerja berkongsikan ilmu Al-Quran tu kerja ustaz dengan ustazah saja. Kalau ustaz dengan ustazah saja tak bergeraklah, sebab apa? Ustaz-ustazah ni sikit sangat, tak ramai. Yang ramainya orang awam macam kita ni. Jadi orang awam ni Allah turunkan Al-Quran tu bukannya untuk ustaz-ustazah saja, untuk semua orang. Jadi mana kita ni pun sepatutnya sudah memahami dan menjalankan tugas untuk menyampaikannya kepada masyarakat kita, ilmu-ilmu Al-Quran tu dengan mula kita mengenallah kalimah lah, itu yang kita buat dalam kursus pagi ni untuk membimbing ataupun mengajak tuan-tuan mengenal kalimah, menerangkannya. Kalau ada komponen-komponen tu boleh terangkan dalam bentuk komponen-komponen, kemudian boleh membuat pembentukan kalimah dan mengetahui setiap kaedah-kaedah dan peraturan yang berkaitan dengan kalimah di dalam ayat itu. Itulah pendekatan yang kita buat, kerana kita dapati dulu-dulu pembelajaran Al-Quran kita secara berasingan, kita panggil isolated learning. Kita tumpu kepada penyebutan dan bunyi kepada kalimah dan huruf, tapi kita tidak fokus kepada tujuan yang lebih besar, iaitu memahami dan menghayati. So itu kita cuba membawa kita semualah pelan-pelan kepada ke arah pendekatan yang sepatutnya. Bukan nak kata pendekatan baru, tidak. Tapi sepatutnya memang dulu-dulu, puluhan tahun dulu kita patutnya diajar dengan cara ni. Tapi sayangnya dia tidak berlaku. Okey, saya terus kongsikan dengan ayat Quran, tafsir dan perkata itu. Kita kongsikan skrin dulu. Dan saya bawa kepada Al-Quran, ayat yang kita bincangkan sekarang, iaitu ayat yang Al-Baqarah. Ayat yang ke-13. Sekarang kita memasuki kalimah yang seterusnya. Semalam kita telah selesai berkongsikan qila, Jadi patutnya tuan-tuan bila jumpa je qila, sudah mengenal dia, iaitu dia adalah apa dia? Fi'il madhi maklum majhul wazan satu. Itu cara nak mengenal dia. Dan bukan mengenal tu maknanya bukan kita kenal saja,
apakah ukuran kita boleh mengenalnya? Tuan-tuan boleh menerangkannya, sebutkannya orally, ya. Kalau nak buat penerangan dalam bentuk tulisan, buat sekali. Itulah proses pemantapan pemahaman kita, ya. Kalau kita setakat kita rasa faham saja tak cukup, ya. Tak cukup. Kena mantapkan dia dengan penulisan, dengan mengeja dia, dengan menerangkannya, berkongsinya kepada kawan-kawan yang lain. Itulah proses, ya. Kena buat. Jangan segan-segan, jangan rasa rendah diri kalau tersilap. Ya, kalau tersilap tu kita betulkan, kalau tersilap kawan-kawan kita boleh betulkan kita. Ya, kita pun belajar daripada kesilapan, tapi tujuan kita kena ikhlas, ya. Kita nak mencari yang terbaik. Ya, kalau kita silap sekarang, kita perbaiki, cari penyelesaiannya, ya. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok qila ni, Quran tafsir dan perkata ni, kalau kita tekan di qila ni, ya, lepas tu tuan-tuan tekan sekali lagi qila tadi, ya, klik the mouse tu kat situ, tuan-tuan akan dapati dia ada di belah kiri ni, dia ada beritahu, ya, qila ni tuan-tuan digunakan dalam Al-Quran sebanyak berapa kali? 47 kali. Jadi sepatutnya lah kita dah khatam Quran banyak kali, tak sepatutnya kita tidak mengenal, ya, sebab dah 47 tempat, ya, digunakan di dalam Al-Quran. Ini adalah yang pertama sekali, iaitu surah Al-Baqarah ayat ke-11 digunakan qila. Maknanya sebelum ni pun kita dah kongsikan ni, ya. Wa iza qila lahum. Kita dah kupaskan ni. So sepatutnya bila kita masuk ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-13 tadi, kita sudah pun mengenal lah. Ya. Dia kalimah yang sama. Ya, wa iza qila lahum. Lepas tu ayat yang ketiganya ialah surah Al-Baqarah ayat ke-59. Juga qila. Nampak? Qila lahum. Sama saja. So mana kalau kita sudah mengenal di sana, apabila kita membaca di dalam ayat ini, kita sudah pun mengenal dia, iaitu dikatakan, sebab dia dalam bentuk pasif, ya, fa'il madhi maklum, fa'il madhi majhul wazan satu. Ya. So kalau majhul, kita tak boleh menterjemahkan sebagai berkata, itu adalah aktif. So kena terjemahkan pasif, iaitu dikatakan. Ya. Yang keempat, ya, iaitu dalam ayat 91 surah Al-Baqarah. Sama aja, nampak? Wa iza qila lahum aminu bima anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, ini ialah fa'il amar, iaitu berimanlah kamu. Bima dengan apa? Anzalallah. Allah ni fa'il, kita baca fa'il dia dulu, iaitu dengan apa yang Allah telah menurunkan, ya. Arab dia terbalik. Melayu dia Allah dulu, tetapi Arab dia Allah selepas anzala, ya. Itulah bentuk fi'il madhi, ya. Bentuk fi'il madhi, pelaku dia selepas kata kerja, ya. So bermakna kalau kita dah dah belajar sebelum ni, bila kita membaca ayat 91 ni, sepatutnya kita sudah boleh mengenal dia di dalam ayat ni, dan kita boleh memahamkan apa konteksnya di dalam ayat ni, ya. Sehinggalah berapa kali tadi? 47 kali, ya. 47 kali. Okey, so kita terus kepada kalimah yang seterusnya, iaitu lahum, ya. Kita pergi hari ini lahum. Saya kotakkan dulu. Mana dia kotak? Sini, ya. So sekarang ni kita pergi pada lahum. Jadi lahum straightforward sangat, ya. Dia ada dua kalimah di situ, iaitu kalau kita tekan di sini, dia nampak satu warna biru, satu warna grey. Warna biru tu dia kata depan. Kita tak faham, saya sendiri pun tak faham apa kata depan. Mungkin dia masuk kata depan tu apa dia? Prefix bahasa Inggeris dia. Maknanya kata di awalan kalimah, itu kata depan, tapi dia tak menerangkan fungsi dia.
fungsi dia la ni sebenarnya adalah harfun jar, ya, harfun jar. So kita bantu dia. Kadang-kadang maklumat yang dia bagi itu tak kemas, kita boleh bantu dia, ya, iaitu harfun jar. Dan harfun jar ni apa dia, tuan-tuan? Adalah kata sendi. Itu dia harfun jar. Ya. Dan harfun jar ni memberi erti bagi atau untuk. Ya, kadang-kadang kepada pun boleh. Ya, kepada. Dan bergantung pada ayat itu, ya. Yang ni adalah harfun jar. Yang harfun jar ialah kata sendi. Lepas tu komponen yang kedua ialah kata ganti orang tu adalah sebenarnya kalimah isim. Sebab undang-undang dalam Al-Quran apabila ada harfun jar, kalimah selepasnya mestilah mengambil kalimah isim. Ada juga kes-kes yang bukan isim, ya. Itu kita kira exception, pengecualian. Tapi secara amnya peraturannya ialah apabila ada harfun jar, dia akan diikuti oleh isim, ya. Lihat di sini saya tidak meletakkan i'rab kepada la. Kenapa? Sebab huruf harfun, kalimah harfun tidak ada i'rab. Ya, i'rab hanya berlaku kepada kalimah isim dan kalimah fi'lun sahaja. So kalau kalimah harfun kita tidak masukkan i'rab sebab dia tak ada i'rab pun. Dia tidak akan menjadi majrur, dia tidak akan menjadi marfu', dia tidak akan menjadi mansub, dia tidak akan mengambil majzum, tak ada kena-mengena dengan i'rab. Ya, so kita lupakan soal aspek i'rab kepada kalimah huruf ataupun kalimah harfun. Apa saja kalimah harfun? Sama ada harfun jar ni ataupun harfun nasab ataupun harfun taukid, semua harfun tak ada i'rab. Tetapi bila melihat kalimah seterusnya, dia adalah kalimah isim, ya, iaitu kita boleh bantu kat sini, iaitu dia adalah isim. Hum ada kita sudah tahu, dah kenal sekarang, ialah isim dhamir. Kata-kata ganti nama, Arab kata isim dhamir. Tapi isim dhamir banyak kumpulan, ada 3 kumpulan. Ada kumpulan mutakallim, ada kumpulan mukhatab orang kedua, ada kumpulan ghaibun orang ketiga. So semua tu kena kenal. Ya, kalau kita tak specify dia belum lagi tepat. Ya, so kita kena specify dalam konteks ini hum adalah isim dhamir ghaibun. Iaitu ghaibun tu apa dia? Kita kalau nak bantu dia orang ketiga. Orang ketiga ni siapa? Orang ketiga ni ialah dia ataupun mereka. Dia kalau seorang, kalau 2 orang, mereka berdua, kalau ramai, mereka semua. Itu dia ghaibun, orang yang ketiga. Jadi hum ni adalah isim dhamir orang ketiga, ya, orang ketiga. Kemudian dia ada dia ada jantina dia. So masukkan jantina untuk menerangkan isim dhamir itu. Sebab isim dhamir ada muannas dan ada muzakkar. Hum adalah muzakkar, ya. Jadi masukkan muzakkar. Kemudian dia ada bilangan dia. Bilangan ada 1, ada 2 dan ada ramai. Ya. Hum adalah ramai. Iaitu kita panggil dia jamak. Ya, jamak. Okey, apa lagi maklumat yang boleh kita masukkan dalam home ni supaya kita betul-betul mengenal, ya. Selain pada tu, kita masukkan i'rab dia dulu, ya. Yang senang-senang dulu, iaitu i'rab. Tadi kita kata apa? Peraturan apabila ada harfun jar yang ini, ya, harfun jar,
kalimah isim selepasnya mesti mengambil i'rab yang majrur. No choice. Ya, itu a must. Ya. So, walaupun tulisan dia macam ini, tak ada baris bawah, tapi dia tetap majrur. Ya. So, kita masukkan yang majrur. So, persoalannya ialah kenapa dia majrur tetapi tidak ada baris bawah. Itu ada karakter dia yang lain kepada kalimah home isim domain ni. Ya. So, isim domain mempunyai ciri tambahan yang kita boleh masukkan selepas bilangan tu, dia juga dipanggilkan jamid mabni. Ya. Okey. Ini dua ciri yang kita juga kena mahir lah. Ya. Jamid atau apa dia? Jamid ada maknanya penulisan home ni memang my home. Dia tak ada daripada kalimah lain, tidak ada daripada 3 huruf akar, tak ada. Ya, dia memang ditulis dengan home. Itu dipanggilkan jamid. Dan dia tidak akan berubah. Ya, home tetap home. Dia tidak berubah. Itu dipanggilkan jamid. Kemudian mabni apa dia? Mabni ini ialah baris dia tidak berubah walaupun i'rabnya berubah. Itu bahagian mabni pula. Bermakna home ni, kalau dia mengambil marfu', baris dia tetap home. Kalau dia mengambil i'rab yang mansub, baris dia tetap home juga. Kalau dia mengambil majrur, baris dia sama juga. Ha baris depan dengan min yang sukun. Itulah yang dipanggilkan mabni. Ya. So, jamid dengan mabni adalah dua ciri yang berkait rapat, tapi kita kena faham perbezaan dia. Ada juga kalimah yang jamid tapi dia tidak mabni. Ya. Ada juga kalimah yang mabni tapi tidak jamid. Ada ya. So itu kita kena kenal satu-satu lah. Ya. Pertama kena kenal jamid. Jamid bermaknanya dia tidak dibangunkan daripada perkataan yang lain. Itu dipanggil jamid. Mabni maknanya apabila berlaku perubahan i'rab, dia tidak berubah baris ya dan tulisannya. Itulah dipanggilkan apa? Mabni ya. Okey. Itu penerangan balik Doktor ejaan majrur. Betul ke? majrur. Okey, silap ya. Okey, you ya. Okey. Doktor boleh masuk yang mutasil. Domir Ha? mutasil. Okey, itu tambahan lagi ya. Okey, terima kasih. Now kita lihat home ni dia attach. Bahasa Inggeris dia panggil attach. Attach bahasa Melayu apa? Melekat. Maknanya dia terus melekat pada lam tu. Ya, so yang ni kita ada definisi dia ya, dipanggilkan muttasil ya. Jadi kita boleh tambah apa? Nak tambah sebelum majrur pun boleh, nak tambah selepas majrur pun boleh. Tapi untuk format elok kita letakkannya sebelum ya. Nanti ya, muttasil saya ingat muttasil kita boleh letak selepas. Kalau ada munfasil ataupun muttasil tu kita letak selepas ya. Yang majrur, lepas tu kita sambung dia dan muttasil. Itu dia ya. Dan muttasil. Maknanya Kalau tahu dekat isim domain mutasil, isim domain mutasil. boleh, tak ada masalah. Sebab apa ciri-ciri ni dia menerangkan isim domain tadi ya. So nak letak mutasil sini pun boleh, nak letak di ujung pun boleh. Okey, saya lebih suka menerangkan ciri pertama orang kumpulan mana dulu, lepas tu jantina dia dulu, lepas tu bilangan dia, lepas tu barulah tambahan-tambahan ciri-ciri yang lain ya. Makna i'rab dia, kalau dia jamid, mabni, dia mutasil, kita tambah di hujung dia lah ya. Okey, ini pengenalan kepada la dengan hum ya. So bila kita mengenal, kita sudah boleh memberi makna kepadanya, iaitu la ni kita kata harfun jar tadi ialah bagi. Dalam konteks ni digunakan kepada ya, digunakan kepada. Bagi boleh, untuk boleh, kepada boleh,
tengok konteks dia ya. Kalau contohnya lillahi itu itu lam baris bawah ya. Nanti kita akan terangkan apa beza dia lam la dengan li ya. Okey. Dan home tu apa dia? Mereka. So kita masukkan dalam mereka ni makna dia sekali, iaitu lepas mutasil tu kita berikan makna, terjemahkan dia, iaitu maksud dia lah mereka. Okey, so mereka ni apa dia tuan-tuan puan? Kita kata tadi muzakkar ya. Tetapi ingat, muzakkar ni bukannya lelaki sahaja. Ya, muzakkar ni dalam konteks ni, muzakkar ni kita boleh katakan lelaki dan perempuan. Dia satu kumpulan yang bercampur, dia juga akan menggunakan gender muzakkar. Ya, gender muzakkar. Jadi home dalam konteks ayat tu sebenarnya bukan lelaki saja. Kalau lelaki saja kita boleh gunakan home. Kalau campuran lelaki dan perempuan juga digunakan home. Melainkan kalau semua perempuan, dia tak boleh gunakan home. Dia gunakan hunna untuk muannas. So dalam banyak konteks ayat, tuan-tuan bila baca ayat Al-Quran, ya, muzakkar akan merujuk kepada campuran ya. So saya letak sini campuran lelaki dan perempuan. Itulah yang dimasukkan muzakkar di sini ya, dari segi jantina kepada mereka ini ya. Itulah hum isim domain tadi ya. Okey. So sekarang ni kita simpan yang ni, saya screenshot dulu. Kita nak mengupas la ni ya. Apa dia la ni? Harfun jar. Sedangkan sebelum ni kita jumpa harfun jar bukannya la. Harfun jar ialah li. Ya, itu ada kaedah dia. Ya. Kaedah dia, so saya keluar pada ni. Tadi saya dah simpan dalam screenshot. Tuan-tuan kalau dah ambil screenshot, elok ambil sekarang. Cuma saya tak masukkan arrow lagi ya. Saya boleh arrowkan dia ya, iaitu harfun jar ni yang nak menerangkan la tu yang cuba diterangkan oleh kata depan tu. Tu dia. Dan yang ni pula kepada home tu, yang mana dalam penerangan bawah tu dia kata kata ganti orang. Itulah penangan yang lebih menyeluruh ya. Home tu ialah sini sikit je dia cerita kepada kata ganti orang je. Banyak maklumat dia tak masukkan ya. Jadi kita kena kemaskan dia. Iaitu dia adalah isim dhamir ghaibun, orang ketiga, muzakkar, jamak, jami' mabni yang majrur dan muttasil. Makna dia mereka iaitu campuran lelaki dan perempuan ya. Okey, kita buat screenshot sekali lagi sebab tadi tak masukkan tanda arrow ni, anak panah. Sekarang kita masuk anak panah, kita simpan dia sekali lagi. Kemudian kita clearkan dia sebab kita nak berkongsikan apa dia li ni, apa dia la ni ya. So la ni saya bawa ke tuan-tuan bagi mereka-mereka yang mengikuti kelas kita ya, kelas intensif ya. Kita ada dalam tajuk kalimah-kalimah harfun ya. Dalam kalimah harfun, kalau saya tengok ni tajuk slide ni apa dia? Tajuk slide ni ialah modul ke-6 kalimah harfun bahagian 1. Bahagian 1 kita belajar mengenai semua jenis kalimah harfun di dalam Al-Quran ya. Jadi dalam slide ni kita ada bahagian harfun jar. Ya, harfun jar yang mana harfun jar, tengok di sini ada mana harfun jar. Harfun jar ini ialah harfun jar. Harfun jar ni banyak jenis tuan-tuan dan puan-puan ya. Ini beberapa contoh harfun jar. Besarkan sikit. Ya, beberapa contoh harfun jar iaitu dia boleh jadi bi harfun jar, mana dia dengan. Kemudian fi yang mana dia dalam ataupun pada ataupun di. Min pun harfun jar bermakna dari.
ila pun harfun jar bermakna kepada, ala harfun jar bermakna ke atas, li makna dia bagi dan untuk, lepas tu ka seperti, ain dari ataupun tentang. Jadi la tadi tuan-tuan sebenarnya ialah dalam kumpulan li yang ini ya. So asal harfun jar adalah lam baris bawah kasrah li, bagi dan untuk, ya, kadang-kadang kepada. Tetapi dalam kes-kes yang tertentu harfun jar, lam tidak boleh mengambil baris bawah, dia mengambil baris atas. Dia mengambil atas ya. Itu yang kita nak kongsikan sekarang. Dalam banyak keadaan harfun jar li mengambil baris bawah ya. Lillahi, lil alamin, lil muttaqin, lil ghaibi ya. Semua itu adalah baris kasrah ya di bawah ni. Tetapi dalam keadaan tertentu ya, dan peraturan harfun jar apa dia? Selepas huruf jar mesti diikuti dengan kalimat isim yang majrur. Dan pertalian tu dipanggilkan jar wa majrur. Ya, jar wa majrur. Lepas tu kita tengok harfun jar biasanya mempunyai 1 hingga 3 huruf saja. Dia tak ada panjang-panjang lah. Kalimah harfun biasanya dia tak, ya, dia tak panjang. Jadi sekarang ni nak kongsikan kenapa tadi la pula bukannya li, sedangkan harfun jar sepatutnya li ya. Itulah kita nak kongsikan kaedah, iaitu kalimah lahum tadi, harfun jar lam mengambil baris fathah kerana bertemu dengan isim dhamir, iaitu kata ganti nama. So tuan-tuan dan puan-puan, apabila harfun jar ya bertemu dengan isim dhamir saja ya, maka dia tidak mengambil baris bawah, dia mengambil baris atas, iaitu la. Kaedah ini berlaku untuk semua isim dhamir melainkan satu saja, iaitu isim dhamir mutakalim aku. Aku saja dia mengambil lam baris bawah sebab dia nak bertemu dengan ya ni. Ya ni dipanggilkan ya mutakalim. Jadi dari segi tajwidnya, lam ni kena baris bawah sebab dia bertemu dengan ya ni berperanan sebagai huruf mad, 2 harakat. Jadi dia kena mengambil baris bawah. Sebab itulah dia baris bawah. Kalau tidak, semua dhamir ya, apabila harfun jar bertemu dengan dhamir, dia kena mengambil baris atas menjadi la ya. Huruf lam ini, iaitu la ni, pada asalnya ialah kata sendi li, yang bererti bagi, untuk, ataupun dalam konteks yang tertentu kepada ya. Jadi bila dia bertemu dengan isim dhamir melainkan dhamir mutakalim, dia mesti mengambil baris atas. Sebab itulah lahum, bukannya lihum. Lihum tak boleh, tak ada lihum ya, dia lahum. Dan apakah contoh yang lain apabila kalimah harfun jar tu bertemu dengan isim dhamir yang lain? Ialah, tengok di sini, lana. Na adalah isim dhamir nahnu. Jadi bila ada harfun jar, dia bukannya lina tapi lana. Ka pun isim dhamir mukhatab mufrad, orang kedua. Kamu seorang lelaki, dia laka ya. Lam tu adalah harfun jar, bukannya lika. Lika tidak ada, laka sahaja ya. Hum kita dah jumpa, ini yang sama dengan tadi. Lahum bukannya lihum. Ini perempuan, semua perempuan ya, mereka perempuan. Yang hum tadi apa? Campuran lelaki dan perempuan. Tetapi hunnas perempuan saja. So dia gunakan lahunna. Lam tetap baris atas kerana dia bertemu dengan isim dhamir ya, jamak muannas unna. Jadi lihunna tidak ada. Dia yang ada ialah lahunna. Dan kum ialah isim dhamir mukhatab, orang kedua yang jamak muzakkar ya. Begitu juga likum tidak ada. Untuk kamu semua lelaki, bukannya likum tetapi lakum ya. Begitu juga laha,
lahu, laki untuk kamu perempuan seorang. Kalau laka tu kamu lelaki seorang. Kalau laki, kaf baris bawah tu adalah kamu seorang perempuan. Ya. Dan lakunna ialah kamu semua perempuan. Lakum ni tadi ialah campuran. Lelaki dan perempuan, muzakkar, lakum. Tetapi kalau semua perempuan, kamu semua perempuan, dia akan gunakan lakunna. Ya. Jadi kita lihat di sini semuanya akan mengambil lam fathah, ya, untuk harfun jar. Bukannya lam baris bawah. Lam baris bawah hanya kepada kalimah isim selain daripada isim dhamir dan isim dhamir mutakallim. Ya. So mutakallim dhamir dia mengambil baris bawah, dan semua isim-isim lain mengambil juga lam baris bawah, iaitu li, ya, untuk peranan harfun jar, iaitu kata sendi, bagi, untuk ataupun kepada, ya. Itulah sedikit sebanyak perkongsian kita hari ini, ya, untuk melihat kita tadi di mana, di sinilah, ya. Ya, so kita boleh padamkan yang ini, ya, melihat kalimah yang ketiga dalam ayat itu, iaitu lahum, ya. So dengan tu sepatutnya bila kita membaca nanti kita akan sudah boleh memahaminya. Jadi lahum apa makna dia? Kepada mereka, ya. Itu selesai kalimah yang ketiga, ya, dan besok kita akan sambung kalimah yang keempat, ya, aminu. Dan seterusnya nanti kita sambunglah satu-satu kalimah ni sehinggalah kita boleh membahaskan, ya, dan mengenalkan keseluruhan kalimah-kalimah di dalam ayat ni, ya. Dia mungkin memakan masa lagi, tapi itulah caranya kalau kita untuk belajar untuk mengenal dan menguasai kalimah-kalimah Al-Quran, ya, insya-Allah. So untuk hari ini kita berhenti di setakat ini saja, dan kita akan sambung semula besok hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Ya. منا ومنكم تقبل يا كريم.